Menyingkap kisah sejarah sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan teragung, bersama Ustazah Hazifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua anak-anak murid Ustazah? Ustazah doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Baiklah, untuk memulakan sesi pembelajaran kita pada minggu ini, marilah kita bersama-sama membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah murid-murid, insya-Allah pada minggu ini kita akan mempelajari bidang sirah yang bertajuk meneladani sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid bolehlah rujuk buku teks Pendidikan Islam tahun 3 bermula muka surat 108. Baiklah, murid-murid tahu tak apa itu tabligh? Ya, betul. Tabligh bermaksud menyampaikan. Tabligh bermaksud menyampaikan. Ia merupakan salah satu sifat yang wajib para nabi. Mereka menyampaikan wahyu yang diterima daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Sebagai umat Islam, kita bertanggungjawab untuk menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Sebagaimana pesanan Nabi di dalam sebuah hadis, "Ballighu anni walau ayah", yang bermaksud sampaikanlah daripadaku walau sepotong ayat. Hadis riwayat Bukhari. Murid-murid, dalam pelajaran ini, insya-Allah, Ustazah akan menjelaskan yang pertama, bagaimana dakwah Nabi Muhammad secara rahsia. Kedua, peristiwa di Bukit Safa. Ketiga, peristiwa di Taif. Dan yang keempat, peristiwa dakwah baginda dengan penulisan. Murid-murid, sekarang kita lihat contoh peristiwa yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu berdakwah. Apakah peristiwa yang berlaku? Apakah cabaran yang berlaku kepada baginda dan bagaimana baginda mengajar kita bertindak walau ditentang dengan begitu kuat? Murid-murid, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama, baginda mula berdakwah secara rahsia. Baginda memulakan dakwah kepada orang yang terdekat dengan baginda. Hasilnya, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Talib dan Zaid bin Harithah memeluk Islam. Walau bagaimanapun, ada juga yang tidak menerima dakwah baginda, termasuklah Abu Talib, iaitu bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tindakan baginda ya? Ya,
baginda tetap amanah memikul tanggungjawab bertabligh dan baginda tidak putus asa. Baiklah, sekarang kita lihat peristiwa yang berlaku di Bukit Sofa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Sofa untuk menyeru penduduk Mekah beriman kepada Allah. Namun, kaum musyrikin Mekah mencaci, menghina dan memulau baginda dan keluarganya. Abu Lahab, iaitu bapa saudara Nabi, selalu menyakiti baginda. Walau bagaimanapun, Nabi Muhammad tetap sabar dan tenang menghadapi cabaran. Baginda merancang strategi dakwah yang lebih meluas. Baiklah, sekarang kita lihat peristiwa yang berlaku di Taif. Semasa di Taif, Nabi meneruskan dakwah menyampaikan ajaran Islam. Namun, baginda diejek, dihina, malah dilontar dengan batu sehingga cedera dan berdarah. Apa tindakan baginda ya? Ya, baginda semakin cekal berdakwah dan tidak membalas dengan kekerasan. Murid-murid, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berdakwah dengan penulisan. Baginda mengutus surat kepada raja dan pemimpin negara. Sebagai contoh, seperti Raja Rom, Habsyah, Parsi dan Mesir. Apakah cabaran yang Nabi terima? Ya, sebahagian besar menolak dan menentang ajaran Islam. Ada yang mengecam dan memerangi umat Islam. Namun, tugas dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diteruskan dan negara Madinah diperkukuh. Murid-murid, apakah kepentingan Nabi Muhammad bersifat tabligh? Ya, ada 4 kepentingan Nabi Muhammad bersifat tabligh, iaitu yang pertama, ajaran Islam tersebar luas. Yang kedua, semakin banyak yang meninggalkan penyembahan berhala. Yang ketiga, akhlak mulia diamalkan dalam kehidupan umat Islam. Dan yang keempat, amalan menilik nasib dihapuskan. Rumusannya, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaklah meneruskan ajaran berdakwah agar ajaran Islam terus tersebar dan dapat diamalkan. Sekian dahulu pembelajaran kita pada hari ini, sehingga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Bye.